أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran pada Allah SWT. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan juz yang ke-12 kita pada halaman 229. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah, kita bertemu lagi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Fah selalu sihat, ceria. Amin amin terus rabbal untuk alamin. memberikan Bila Ustaz cakap tentang moga-moga sihat itu Ustaz ya, doa kepada rakan-rakan ya, bagi tuan-tuan yang berada di online sekarang ini ya, mohon doakan kepada rakan-rakan yang bersama pada hari ini, kawan-kawan yang menolong kebaikan dalam hidup kita, kerana itu adalah salah satu sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang kita akan baca kisahnya pada hari ini. Jadi di ruang Facebook itu boleh kongsikan, boleh tag dan doakan kawan, sama ada yang tuan-tuan kenal ataupun pilih satu nama yang ada kat Facebook itu, tagkan namanya sebagai salah satu daripada orang yang membantu kita semua dalam membuat kebaikan. Ini adalah salah satu sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang kita akan belajar pada hari ini insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Sama-sama kita ingin melihat kepada apakah ringkasan bagi halaman 229, iaitu daripada ayat yang ke-63 kita akan menyambung kisah Nabi Saleh kepada kaumnya yang engkar, yang derhaka. Bagaimana kita ingin melihat bagaimana respon dan bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang beriman sehingga ayat 68. Kemudian pada ayat 69 hingga 71 di bahagian bawah itu kita akan berkenalan dengan kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim melayan tetamu, melayan orang-orang ataupun melayan malaikat yang membantu kebaikan pada beliau ya, dengan doa dan kabar gembira dengan lahirnya seorang nabi bernama Ishak, dan juga beritanya terus sekaligus dengan cucunya. Bukan sekadar dapat anak tapi dapat cucu. Itu amat menarik yang kita akan tengok pada ayat 69 hingga ayat 71. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu pada ayat 63 hingga 68 ya. Kita panjang sikit baca kali ini untuk kita menghabiskan melihat kisah Nabi Saleh, dan nanti di bahagian kedua nanti kita akan baca ayat 69 hingga 71. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan baik, kesihatan dan ceria semua. Alhamdulillah, kita meneruskan rutin kita. Kita dah menjadi sebati dengan Al-Quran. Moga-moga kita menjadi kekasih-kekasih kepada Al-Quran. Sehingga kata-kata ulama salah menyebut, aku tidak pernah melihat seorang kekasih yang boleh mengangkat ketinggian darjat kemuliaan seorang kasih sebagaimana Al-Quran mengangkat kekasihnya. Maka beruntunglah kita, bertuahlah kita apabila kita menjadi orang-orang yang mengambil Al-Quran ini sebagai kekasih-kekasih kita semua. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin.
Jom sama-sama hari ini Ustaz Fas minta saya baca panjang sikit dulu, okey, pada ayat 63 hingga 68, sebab dia kisah-kisahnya walaqad ja tu dah kisah yang lain pula. Itu antara juga tadabbur kefahaman pada ayat Al-Quran. Jom sama-sama kita alunkan ayat-ayat Al-Quran dengan taranum nahawan. Moga-moga kita, hati kita sentiasa menjadi sejuk, lembut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 63 hingga 68, kisah Nabi Saleh yang ingin kita sambung. Apakah mesejnya dalam ayat 63? Qala, kata Nabi Saleh, ya qaumi ara'aitum in kunta ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku, wa atani minhu rahmatan, iaitu aku ini diberikan rahmat. Ini adalah dialog di antara Nabi Saleh dan juga Nabi ataupun dengan kaumnya, ya, kaumnya yang menyatakan, wahai Saleh, sesungguhnya sebelum ini kamu adalah orang harapan. Dia telah memberi orang mengharapkan Nabi Saleh. Nak menceritanya ustaz, ya, Nabi Saleh ni orang tahu dia ni memang orang baik. Memang menjadi harapan. Itu sebabnya tuan-tuan, makin kita bersama Al-Quran, orang menaruh harapan pada kita kerana akhlak kita yang baik. Allah. Cuma bila dah baik itu, bukan sampai kita nak jaga hati orang, sampai kita tak nak tegur pada benda yang tidak kena dalam masyarakat.
Kita tetap akhlak baik, tetapi kita kalau ada tak kena, kita kena ingatkan. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Saleh, juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka dalam ayat yang ke-63 ini Nabi Saleh membalas balik. Dia kata apa kamu punya pendapat? Ya, in kuntu ala bayyinatin. Aku ni ada hujah. Ya, bukan aku ni cakap sembrono ustaz kan. Aku ni ada hujah, ada bayyinah, dan bayyinah itu bukan daripada aku, daripada Tuhanku. Daripada Tuhanku. Wa atani minhu rahmah, dan Allah dan dia memberi kepadaku ini macam-macam kasih sayang rahmah. Faman yang suruni, katakanlah aku ni ikut cakap engkau. Kan, kalau aku ikut cakap engkau untuk buat benda yang tak betul, siapa di kalangan kamu yang boleh tolong aku daripada azab Allah in asaitu, jika aku ni engkar kepada Allah, ikut cakap engkau. Ini argument hujah yang menarik ustaz ya. Bila mereka ni dah mula kata kami ni menaruh harapan, kamu ni sebenarnya begitu begini apa sebagainya. Okey, fine. Kan Nabi Saleh kata, kalau aku ikut engkau buat perkara tak baik, aku sokong kau. Macam mana? Kau boleh tak tolong kalau ada gempa bumi ke, Allah bagi aku ni apa kena sakit lumpuh ke, ataupun Allah bagi apa, engkau boleh tolong tak? Siapa lagi nak tolong? Fama tazidunani ghaira tahsir, iaitu maka kamu hanya akan menambah kerugian padaku, ya, bukannya menambahkan lagi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengan orang kampung lah, mudah ceritanya ustaz ya. Nabi Saleh bercakap dengan orang kampung begitu, tak boleh jawab juga. Kan? Mana gempa bumi, siapa yang berani nak melawan Tuhan untuk gempa bumi ke, nak buat itu ini. Jadi ini adalah hujah yang penting tuan-tuan. Kalau kita tak bercakap dengan orang pun, bercakap dengan diri sendiri. Kalau saya buat perkara yang tak kena, siapa yang boleh tolong saya kan? Bab gaji saya ke, bab paru-paru saya ke, semuanya ini kalau Allah tidak bantu, boleh saja Allah kata 50% potong, 100% potong, buang kerja. Macam-macam Allah boleh buat dengan buat pelbagai perkara dalam dunia ini, dan ia pernah berlaku yang kita tahu bahawa hanya Allah yang boleh melindungi. Maka disebut lagi bila dah begitu, okey, wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum, iaitu wahai kaumku, ini adalah unta Allah, ya, untuk kamu sebagai ayah, sebagai bukti. Kalau kamu rasa kamu tak percaya sangat yang aku ni betul nabi yang nak bawa kepada kebaikan, okey, ini adalah ayah, ini adalah mukjizat daripada Allah SWT, iaitu naqatullah. Mengapa diletakkan naqatullah, iaitu unta betina ustaz ya? Ini unta betina yang dah siap besar, bukan yang baru lahir. Kalau lahir tu biasalah kan, unta biasa, tapi ini terus besar keluar daripada batu. Luar biasa ustaz. Luar biasa. Insya-Allah. Dan diletakkan naqatullah pasal apa? Ia tidak lahir dalam bentuk ataupun proses yang biasa-biasa. Biasa-biasa tu unta juga ya, daripada Allah, tapi di sini letakkan naqatullah kerana ia adalah mukjizat daripada Allah. Fazaruha taqul fi ardillah, biarkan dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisuin, jangan kamu sentuh dia dengan keburukan. Fayakhudhukum azabun qarib, kamu nanti akan kena azab. Ceritanya apa? Biarkan dia makan di bumi Allah. Walaupun pada waktu itu ustaz dia, tempat itu ada tempat kaum Nabi ataupun kaum Nabi Saleh ini, iaitu Samud. Dia orang ada rumput ke apa ke. Jadi dia kata tak payahlah kan. Tapi Nabi Saleh kata ini ardillah, ini bukan ardik, bukan bumi kamu, bukan kebun kamu. Bumi ini Allah. Kebun Allah. Bagi dia makan tak banyak pun. Tak banyak pun. Jadi mereka tak puas hati. Peringatan daripada Nabi Saleh itu dipandang enteng. Ayat 65. Ayat 65 kita nak baca sekali lagi. Penggunaan perkataannya ustaz ya, fa'aqaruha. Ya, mereka menyembelihnya. Kalau kita tengok yang sembelihnya seekor unta, berapa orang sembelih biasanya ustaz? Allah. Seorang jelah kan. Tapi Allah kata fa'aqaruha, mereka menyembelih. Mengapa jadi begitu istilahnya? Sepatutnya dia sembelih kan, tapi mereka menyembelih. Tuan-tuan yang berada di online, cuba letakkan jawapannya dekat ruang komen tersebut ya. Tapi kita baca dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Mengapa mereka yang sembelihnya? Biasa sembelihnya pisau seorang aja. Tapi nanti Ustaz jawab insya-Allah. Saya pun tak boleh jawab.
Ini kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam, kisah-kisah seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kepada kita semua, dengan kaumnya tadi, menggambarkan kita pun ada anak-anak kita yang kita, kaum kita yang kita nak kena explain, nak kena didik. Kadang-kadang ada juga kaum-kaum kita yang minta macam-macam, anak-anak kita yang degil tu. Inilah kisahnya, supaya kita dapat ambil pengajaran. Jadi macam para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ayat 65 kita nak baca, ada satu persoalan yang ditinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 65, mereka menyembelih unta itu, mereka kemudian dia Saleh berkata, bersukarilah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi di online Ustaz ada Puan Nur Aliana, Muhammad Hakim, Zainun, Yusof, Norizan, Sapuan menjawab, menjawab hampir dan ada yang tepat. Okay. Hampir dan ada yang tepat. Apa yang tepatnya? Tepatnya ialah memang yang sembelihnya seorang je Ustaz. Tapi yang pergi komplot, pergi tangkap, dan juga Imam Qurtubi menyatakan kerana ada orang yang redha dengan peristiwa itu. Allah. Itu termasuk sekali juga. Termasuk sekali di kalangan orang yang menyembelih. Dia tak pegang pisau tu, tapi dia kata alah biarlah kan. Alah bukannya ada apa pun. Kita tengok dia nanti. Redha kepada sesuatu kezaliman, orang itu berada sekaligus berada dengan orang itu. Maka faqala, kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum, kamu boleh bergembira pada rumah kamu, tempat kamu 3 hari sahaja. 3 hari sahaja. Zalika wa'dun ghairu makdzub, ini adalah satu janji yang tidak akan didustakan. Pelajaran untuk kita ialah jangan sampai kita ada lihat sesuatu tidak kena dalam negara, negeri kita, organisasi kita tuan-tuan, kita jadi orang yang senyap. Senyap itu, kalau senyapnya itu kerana kita dah buat usaha untuk mengelakkannya, itu okey. Tetapi kalau senyapnya itu kerana kita alah tak payahlah kisah-kisah sangat pening kepala, rupa-rupanya Allah mengajar mereka ini apa? Falamma jaa amruna, pada Nabi Saleh ini Allah selamatkan Nabi Saleh dan juga orang beriman bersamanya birahmatim minna, dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Nak kira amalan kita Ustaz nak selamat tak selamat kita. Dengan rahmat Allah, Allah selamatkan kita orang beriman insya-Allah, wa min hazzil yauma idzin, iaitu pada kehinaan yang datang kepada waktu itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, Allah ini amat kuat dan amat berkuasa. Kalau ada yang tak yakin lagi, sebenarnya Allah berkuasa, dan diikuti dengan Allah memberikan saihah. Apa maksud saihah ini? Satu katanya supersonik Ustaz satu bunyi yang kuat, dan fa asbahu, paginya itu orang-orang di situ bergelimpangan kepada orang yang tidak beriman, dan Allah pilih orang yang beriman, Allah selamatkan. Yang tak beriman bergelimpangan, ka'allam ya'nau, seperti mereka ni tak pernah wujud di tempat itu, seperti tidak pernah wujud. Ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dal li thamud, iaitu Allah menekankan memang Thamud ini kufur kepada siapa? Kepada Tuhannya, dan dia amat berat. Berat ni, bu'dan ini jauh sangat Ustaz memang Allah marah sangat. Kerana apa tuan-tuan? Bukan sekadar orang yang menyembelih tadi, orang yang komplot, orang yang beri idea, sampailah pada orang yang senyap kepada keburukan yang ada. Jadi membawa kepada perkataan pilihan kita. Mari sama-sama kita lihat. Zada, iaitu bertambah, dan perkataan ini maksudnya bersedia, menyediakan bekal. 2 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kalau kita lihat ia muncul pada ayat 63 63, fama tazidunani ghaira tahsir, tidaklah ia menambah kecuali kerugian. Apa yang rugi? Kalau
katakan kita dah ada kebenaran tetapi kita masih lagi nak menyenangkan hati orang dan ikut cakap orang, istilahnya asaitu, derhaka, aku ni derhaka pada Allah, aku ikut pada engkau, maka itu adalah menambahkan lagi rugi dalam hidup kita. Tuan-tuan dah ada Quran time, dah belajar sedikit-sedikit, kita doakan ya ahli keluarga kita dapat hidayah rahmat daripada Allah ini. Jangan lagi kerana nak jaga hati bos, okey, nak jaga hati orang A, orang B, sampaikan menderhaka kepada Allah SWT. Salah satunya apa? Kalau kita kata ambil bab solat lah Ustaz ya. Bab solat. Kalau rasanya solat tu dah masuk, kita fokus. Okey, saya nak taat pada Allah, tak nak derhaka kepada Allah SWT. Bila kita cakap tentang kerja, saya nak amanah kepada Allah, saya tidak mahu derhaka kepada Allah dengan buat kerja elok-elok contohnya, kan. Lagi apa lagi Ustaz? Banyak ya. Banyak. Maksudnya apa sahaja perkara kebaikan yang Allah sampaikan, ini kita jangan kompromi. Pasal antara cabaran dalam kehidupan kita bukan pasal kita tak nak jadi baik, tapi kita ada orang-orang di sekitar kita yang dia kata, alah tak payah jadi ustaz sangatlah. Kan. Alah baru ikut Quran time dah jadi ustazah contohnya, kan. Kalau dia cakap begitu, kata pada dia, tak apalah saya jadi ustazah macam Nabi Soleh inilah, kan. Engkau ni jadi harapan ni. Tak payahlah engkau ni memusnahkan harapan kami. Tapi sebenarnya harapan Allah untuk kita semua tuan-tuan ialah untuk apa? Kita kembali ke syurga. Kalau orang kata tak payahlah jadi ustazah, memang saya nak jadi ustazah. Kan. Kita memang nak jadi ustazah. Kalau dia perli ke apa ke, kita kata pada dia, tolong doakan saya jadi orang yang baik-baik, pasal saya ni sebelum ni taklah berapa baik. Ya, moga-moga doa itu membawa kita diampunkan, diberi rahmat oleh Allah SWT. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu cenderung kepada kezaliman, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Itulah sebagaimana yang ditadabbur oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi, bagaimana kita cenderung hati kita kepada maksiat, kepada kezaliman juga termasuk dalam perkara-perkara yang boleh mengundang akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga sepaling kurang-kurangnya hati kita ini membenci kepada kezaliman kalau kita tidak mampu menzahirkan dengan kata-kata dan perbuatan kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, terus dalam My Quran Time baca faham amal daripada Datuk Hajah Rozana bin Datuk Rahmat daripada Bait Al-Rahmat. Ni orang kuat kita ni, selalu support kepada My Quran Time, selalu support kita punya program-program Al-Quran. Alhamdulillah, dikata apa? Datuk Rozana kata, subhanallah, besarnya tanggungjawab kita sebagai masyarakat harus mempertahankan kebenaran dan juga mempertahankan dari perkara yang mungkar supaya terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ustaz Hasan. Tuan Ustaz Fatah Dabu tadilah berkaitan dengan kezaliman tadi salah. Baik, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Hari ini di hujung-hujung berkaitan dengan lam syamsiah dan lam qamariyah, dan hari ini kita nak belajar tanda ataupun alamat lam qamariyah dan syamsiah. Semalam lam qamariyah dan lam syamsiyah. Okey, lam qamariyah ni lam qamariyah ini diletakkan tanda sukun ataupun tanda mati di atas lam tersebut. Kalau kita lihat pada ayat yang kita baca seperti tadi, ayat 66, hujung ayat 66 itu, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz.
al-qawiyyu. Lam itu diletakkan tanda mati ataupun tanda ra'su kha, tanda kepala huruf kha di atas itu. Adapun lam syamsiyah diletakkan tanda tasydid ataupun kita sebut sebagai sabdu di atas huruf-huruf syamsiyah. Maknanya kalau sabdu tidak diletakkan di atas lam tapi diletakkan di atas huruf selepas lam tersebut. Contoh pada ayat yang kita baca tadi pada ayat 67. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhah. As-sayhah. Bila lam tu diidgham, dia akan letakkan sabdu di atas huruf yang dimasukkan tu huruf sad ataupun 14 huruf syamsiyah. Adapun apabila lam qamariyah, lam yang dibaca jelas matinya, lam itu diletakkan tanda mati di atas ataupun kepala huruf kha, supaya kita nampak kalau tanda mati diletakkan jelas huruf tu mati dari sudut makhraj al-qawiyyu, lam tu dibaca diletakkan tanda mati di atas lam. Adapun bila lam tu dimasukkan dalam huruf selepasnya seperti as-sayhah, as-samad, maka diletakkan tasydid di atas huruf syamsiyah. Wallahu a'lam safas. Baik, alhamdulillah kita belajar tentang alif lam syamsiah ya Ustaz ya. Maksudnya alif lam syamsiah dan bukan qadariyah ya, alif lam syamsiah dan juga qamariyah ya, bulan dan juga matahari, bukan bulan dan bintang. Baik. Jadi kita boleh kalau tentang matahari bintang ni nanti surah Yusuf nanti Ustaz ya. Baru kita akan jumpa insya-Allah. Baik, tafsir mimpi tu. Tafsir mimpi, masya-Allah ya. Jadi kita nak bersama dengan tuan-tuan, kita nak teruskan pada halaman 229 pada ayat 69 hingga 71. Kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok Ustaz ya, sebenarnya susunan dia ini selepas kisah Nabi Saleh ini, Nabi Ibrahim, kemudian nanti kita akan jumpa balik kisah Nabi Shu'aib dan juga Nabi Musa ya. Dia macam terbalik-terbalik sikit dari segi kronologi je. Tapi kalau kita perasan Nabi Ibrahim ni diletakkan di tengah-tengah kerana salah satunya ya, walaupun Nabi Ibrahim lebih awal lagi ya, Nabi Ibrahim lepas tu baru Nabi Musa ya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan salah satu perbincangan ulama, Nabi Ibrahim ini dia menjadi pertemuan tiga agama samawi. Di antara Kristian, antara Yahudi dan juga orang Islam. Masing-masing nak cakap bahawa Nabi Ibrahim itu adalah nabi dia. Istilahnya Abrahamic faith ya, kepercayaan Nabi Ibrahim. Tapi yang benarnya siapa? Sudah tentunya kita lihat buktinya. Kita bukan kata kita sahaja, tapi kerana buktinya sudah tentunya ia kembali kepada wahyu yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim suatu masa dahulu. Jadi kita nak sambung bagaimana kisah Nabi Ibrahim pada ayat 69 hingga 71 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak sambung baik bahagian yang kedua ayat 69 hingga ayat 71 kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila nak masuk tentang raya haji ni, betul. Lagilah kita pada tahun ni subhanallah Ustaz Fazal. Jadi kita nak memang betul-betul kena menelusurilah perjuangan Nabi Allah, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan tauhid. Masya-Allah. Baik, kita baca ayat 69 hingga 71, salah satu kisah Nabi Ibrahim yang dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 69 hingga 71 memulakan kisah Nabi Ibrahim di tengah-tengah, kerana ramai pihak yang ingin bersama dengan Nabi Ibrahim klaim bahawa beliau adalah beriman dengan Nabi Ibrahim, tapi yang sebenarnya apabila kita bersama menjadi ummatan wasatan litakunu syuhada, dan salah satunya ialah dengan kita berpaksikan kepada Al-Quran ini sendiri sebagai wahyu yang pernah turun pada zaman Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat yang ke-69 ya, walaqad ja'at rusuluna ya, dan para utusan kami. Rusuluna itu maksudnya rasul-rasul utusan malaikat ustaz ya, bukan rasul nabi manusia ni ya. Telah datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira, dengan busyra. Qalu salama ya, mereka menyatakan ucapan kesejahteraan, assalamualaikum. Maka qala salamun, ini kalau belajar bahasa Arab ustaz ya, salama ini adalah nasab ya, istilah teknikal sikit bahasa Arab, dia lebih rendah sikit daripada rafa. Salamun ya, salamun ini dia lebih berat. Maksudnya kalau kita bagi assalamualaikum, paling kurang kita balas waalaikumsalam, tapi kalau boleh lebih lagi ya. Tapi janganlah kita kata lepas ni salam begitu saja kan. Okey, kita ikutlah pada sunnahnya. Ini diringkaskan dengan salaman, itu lebih pendek dan rendah berbanding dengan salamun ini dia lebih berat lagi. Maksudnya perlu dibalas sama ada sama ataupun lebih panjang daripada doa salam yang pertama. Jadi kalau kita perasan kat sini, inilah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim ustaz ya. Malaikat membantu perjuangan kebenaran. Dan Nabi Ibrahim bila kawan ini telah memberi doa, dia balas balik kepada kawan yang membantu perjuangannya ini dengan doa yang lebih baik. Kan. Jadi tuan-tuan, tadi kita buat aktiviti untuk doakan kawan yang membantu kita, itu setiap hari kita kena laksanakan ya. Malah lebih daripada itu, malaikat ini sebelum dia bercakap itu, dia baru datang sebagai tetamu, dia bagi salam dulu. Dia bagi salam dahulu. Fama labitha an jaa bi'ajlin hanith. Tak lama selepas itu, tak lama labitha ini ialah duduk lama. Jadi fama tidak lama selepas itu datang apa istilahnya, daging anak lembu panggang ustaz. Hanith ini macam barbecue. Ini bila kita dengar ni, wah ini tengah hari ni sedap ni ustaz. Kan kalau ada datang lembu golek. Ni bukannya kambing golek, ni lembu golek lagi dah. Kan? Tapi menariknya ustaz ni, bila fama labitha tak lama, maksudnya ceritanya Nabi Ibrahim ini akhlaknya apa? Datang tetamu bukan bagi sekadar air kosong. Kalau ada air kosong saja okeylah kan, tapi dia ambil yang terbaik dan golek ustaz. Masya-Allah. Ya. Jadi ini adalah akhlak bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kebaikan-kebaikan ini juga disampaikan juga dalam surah Az-Zariyat, nanti kita baca. Selepas itu apa katanya? Falamma ra'a, dah sampai ni kambing ataupun lembu golek ni, ra'a aydiyahum la tasilu ilaih. Ya, iaitu apa? Tangan orang tu tak pergi mengambil makanan yang dihidangkan. Jadi nakirahum, iaitu dia dah mula mencurigainya. Ini apa pasal pula dia ni tak makan? Kan, pasal kalau dalam tradisi orang-orang yang nak bunuh orang ustaz ya, nak bunuh orang, dia kalau diberikan makanan dia tidak akan makan. Pasal memang dia istilahnya pantang, orang dah beri baik kemudian pergi bunuh orang tersebut. Jadi bila berlaku orang ni tak makan, Nabi Ibrahim sudah curiga, nakirahum wa aujasa minhum khifah, dan dalam diri Nabi Ibrahim tu dah mula dah takut ni, alamak. Ya. Dalam keadaan Nabi Ibrahim menyembunyikan ketakutan itu, qalu, kata para malaikat itu, la takhaf. Kan, walaupun Nabi Ibrahim dah sembunyikan, tapi malaikat ini kata la takhaf, jangan takut. Macam mana dia tahu? Sudah tentunya pasal dia malaikat ustaz ya. Malaikat diberi wahyu oleh Allah SWT. Jangan takut.
inna ursilna ila qaumi lut, sesungguhnya kami ini diutuskan kepada kaum Lut, bukannya diutuskan kepada kamu untuk membawa azab. Maksudnya memang betul dia malaikat ini memang nak menghancurkan satu kawasan, tapi bukan rumah ini, rumah di sebelah sana, kawasan sana. Pasal Nabi Lut adalah nabi yang hadir sama pada waktu itu di tempat yang lain, dan akan dimusnahkan kaum Lut. Nabi Lut akan diselamatkan, kaum Lut itu akan dimusnahkan. Ayat 71 itu adalah satu ayat yang amat menarik. Apakah kabar gembira yang dibawakan? Tetapi sebelum kabar gembira itu sampai, Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim fadhahikat, ketawa. Mengapa dia ketawa sebelum diberi kabar gembira? Bukannya selepas beri kabar gembira baru dia ketawa senang hati. Ini ketawa sebelum beri kabar gembira. Yang itu Ustaz ya. Kita baca dahulu ayat 71 ini insya-Allah. Ini suspense betul Ustaz. Suspense betul. Allahu akbar. Ada sahabat-sahabat kasmah rohani. Nabi Ibrahim mempunyai akhlak yang bagus dalam melayan tetamu. Ini menjadikan panduan pada kita untuk menghormati tetamu. Asia Hussein, Nabi Ibrahim sangat meraihkan tetamu dengan kambing golek, tetapi tetamu tak usik makanan itu. Itu mereka. Jadi kisah ada sambungan Ustaz Ada sambungan. Okey. Baik, kita nak baca terlebih dahulu. Apa nama, saya tengok kalau orang Arab dulu Ustaz, seorang Syekh nama Syekh Jamal, kalau kita nak pergi rumah dia kan, pergi rumah dia tu, dia sembelih kambing yang paling baik sekali yang ada kat rumah dia. Dia nak jamu kepada tetamu, subhanallah. Lepas tu satu-satu kambing tu diangkat semua untuk kita jamu. Tak simpan sikit kat dapur tu. Kita simpan sikit lah untuk anak-anak. Tak, apa yang lebih itulah yang akan dimakan oleh kami kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Oh subhanallah. Masya-Allah. Oh susah juga tu. Tapi hebat zaman kita pandemik ni Ustaz ya. Antara idea yang boleh kita buat ialah kalau ada kawan kita, saudara kita ke, kita ambil alamat dia, kita hantar sikit makanan. Subhanallah. Itu pasal kita tak ada tetamu datang rumah, tapi kalau kita nak juga mengikuti kepada ini tuan-tuan, kita boleh selepas habis Quran time ini, kita ambil lah dalam masa seminggu ini Ustaz ya. Betul. Ambil satu alamat kawan-kawan yang mungkin kita kenal ke tak kenal ke, hantar kan makanan. Mungkin tak adalah lembu golek ni. Lembu golek ni macam nak korban je ni kan. Yang simple-simple dahulu ya. Kita baca sambungan ayat 71. Baik, kita baca ayat yang ke-71. Auzubillahi minasyaitanir. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 71. Dan isterinya berdiri lalu dia tersenyum ya, Sarah tersenyum ketawa, maka kami menyampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan disusuli akan lahirnya Yaqub alaihi salam. Apakah yang menyebabkan wamraatuhu, isteri kepada Nabi Ibrahim Sarah ini bangun dan tersenyum gelak gembira? Rupa-rupanya apa yang disampaikan ini yang sebelum itu, iaitu malaikat diutus kepada kaum Lut. Ya, kaum Lut bukannya diutus kepada keluarga mereka untuk diberikan azab, maka itulah yang digembirakan oleh Sarah. Yang digembirakan oleh Sarah maksudnya si isteri menyokong perjuangan Nabi Ibrahim. Allah. Si isteri menyokong perjuangan nabi-nabi, orang-orang buat baik. Jadi bila dapat berita mereka akan dapat dihancurkan kerana mereka sudah zalim tak nak ikut Nabi Lut, padahal Nabi Lut itu ajak buat baik, bagi alternatif dan sebagainya, maka kerana seorang isteri ini isteri Nabi ya, bukan sekadar si Nabi Ibrahim saja berjuang, si isterinya juga berjuang, tanda dia berjuang dan sokong perjuangan suaminya, dia gembira bila dapat berita tersebut. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya, iaitu ketawa Sarah apabila dikatakan ingin membinasakan mereka kerana banyaknya kerosakan yang mereka lakukan, banyak kufur dan keras kepala mereka, iaitu kaum Lut tersebut. Jadi ini sebenarnya ini contoh kepada pasangan-pasangan ya, ibu-ibu yang mengikuti My Quran Time Ustaz ya. Bila ada sahaja berita perjuangan kebenaran, kita gembira. Kalau ada sahaja orang-orang yang buat kerosakan, kita akan cuba untuk banteras ya,
Maka kalau berjaya berita-berita orang yang buat rosak itu dibantras, kita kena fadhahikat, ya, tersenyum ataupun bergembira. Dan disambung lagi, ya, kerana menyokong pada perjuangan Nabi Ibrahim buat baik, isterinya pun buat baik, ya, kerana kedua kebaikan ini fabasyarnaha, kami berikan kabar gembira apa? Sarah yang tidak boleh mengandung, maksudnya tidak ada anak, dapat Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub, dua berita sekaligus, iaitu dapat baby boy dan juga apa istilahnya, cucu boy cucu boy, okey, dapat cucu lelaki. Sampai dua berita sekaligus. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya Nabi Ibrahim ini pejuang, dan isteri dia walaupun tak pergi keluar rumah tapi sokong si abang, ya, Nabi Ibrahim ini sebagai pejuang. Dan salah satu tanda dia menyokong perjuangan itu ialah fadhahikat itu tadi. Nampak macam ketawa ada apa Ustaz kan? Tapi sebalik itu ialah dia gembira sangat perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Lut, dan tuan-tuan yang menyokong perjuangan kebaikan. Bila kebaikan menang, Quran diangkat, kita gembira sangat, itu akan menjemput lebih banyak lagi anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi bagi halaman 229, kita saksikan. Yang pertama, jangan kacau mukjizat seperti mana kaum Nabi Saleh, ya, Samud, nescaya ia akan menjemput azab daripada Allah Subhanahu taala. Zaman sekarang ini kita kalau boleh terus sokong mukjizat yang ada, dan kita angkat, kita kempen, kita kongsikan walaupun ada cabaran. Yang pertama. Yang kedua, selalu mencari rahmat Allah dengan patuh arahannya. Inilah yang dinyatakan pada ayat 66, di mana dengan rahmat Allah maka Nabi Saleh dan kaumnya diselamatkan. Dan yang ketiganya, yakin dengan kuasa Allah untuk mengekalkan bukti atau menghapuskannya pada tamadun-tamadun yang ada. Maka kita kalau ingin dikekalkan bukti, dikekalkan kebaikan kita, maka kita kena yakin kepada Allah dan kuatkan keimanan kita, perjuangan kebenaran kita, sebagaimana Nabi Saleh dan juga Nabi Ibrahim dan isteri Nabi Ibrahim AS. Kita doa agar semua di kalangan kita mendapat hidayah daripada halaman ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami mengikuti perjuangan para nabi alaihi wassalatu wassalam, akhlak mereka ya Allah, tingkah laku mereka ya Allah, sopan santun mereka, bagaimana mereka melayani tetamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akhlak yang mulia ya Allah, kurniakanlah kepada kami akhlak seperti pada para nabi alaihi wassalatu wassalam ya Allah. Kurniakanlah kepada kami sentiasa sabar dalam perjuangan ya Allah, kurniakanlah kepada kami sentiasa kuat dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan yang saleh yang sentiasa memperjuangkan kebenaran Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan isteri yang sentiasa membantu kami untuk bertakwa kepadamu ya Allah, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk kita sama-sama menjadi orang yang sentiasa buat baik dan juga mengajak orang lebih baik, kerana itu akan menjemput lagi makbulnya doa kita. Sebagaimana Sarah tidak boleh mengandung, ya, tetapi kerana menyokong perjuangan kebenaran, Allah berikan dua, ya, cucu lelaki, anak lelaki dan juga cucu lelaki terus, ya, sekaligus. Ini yang kita ingin sebarkan dalam masyarakat, kesedaran ini dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang, ya, menyokong kebenaran yang kita ingin sebar-sebarkan, tuan-tuan kongsikan, kerana ini akan menjemput lebih banyak lagi Nabi Ibrahim bagi lembu golek, ya, tuan-tuan, RM1 RM2. Moga-moga Allah terima, dan ini sebagai saham untuk Allah memberi lebih banyak lagi rahmat kepada kita. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada hari ini insya-Allah pada esok pagi, dan kita pastikan kita doakan tuan-tuan jaga keselamatan, jaga kesihatan tuan-tuan masing-masing. Jangan lupa untuk berusaha mendapatkan vaksin. Kita doakan semua dimudahkan, diberikan pertolongan dengan tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.